Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penganalisa politik dan pengkritik Perikatan Nasional berkata yang Perikatan Nasional ataupun Muafakat Nasional akan menghadapi masalah rebutan kerusi di dalam pilihan raya negeri Sabah dan juga di dalam pilihan raya umum yang ke-15, PRU 15 yang mungkin akan diadakan tahun depan. Mereka cuba memberi gambaran yang Muafakat Nasional ataupun Perikatan Nasional akan hancur. Hancur kerana rebut kerusi di dalam pilihan raya. Yang sebenar ini perkara biasa. Dan menjadi masalah semenjak tubuhnya Barisan Nasional pada tahun 73 dan hingga hari ini masalah yang dianggap sebagai rebut kerusi ini normal, biasa. Tapi akhirnya masalah ni selesai. Dan bukan saja Perikatan Nasional, tapi Pakatan Harapan pun menghadapi masalah yang sama. Kalau kita lihat semasa Barisan Alternatif ditubuhkan pada tahun 99 untuk menghadapi pilihan raya bulan November tahun 99. Barisan Alternatif hampir tidak berlaku. Ini kerana 4 parti politik semasa itu, iaitu DAP, PAS, PKR dan PRM, tidak boleh setuju tentang kerusi. Berapa kerusi setiap parti dan di mana. Dan ada beberapa tempat di mana pertandingan 3-4 penjuru. Sepatutnya 1 lawan 1. Tapi kerana Barisan Alternatif tidak boleh setuju tentang kerusi, maka berlaku di mana PAS dan PKR ataupun PKR dan DAP bertanding di tempat yang sama. Ada satu tempat tu di mana satu lawyer PKR bertanding lawan calon PAS. Akhirnya yang menang Barisan Nasional sebab PAS dan PKR pecah undi. So normal lah. Benda ni memang biasa dari dulu lagi semenjak tubuhnya gabungan-gabungan ataupun coalition tidak boleh 100% setuju tentang kerusi. Berapa tiap-tiap parti dan di mana. Walaupun mereka mungkin boleh setuju tentang jumlah, tapi tempat tu, mungkin di tempat tu 2 parti dari satu gabungan, satu coalition nak bertanding. Tapi akhirnya oleh kerana mereka ada matlamat yang sama, same objective, iaitu menentang kalau kali ini menentang Pakatan Harapan, maka akhirnya mereka akan pakat. Dan akan berlakulah beberapa tempat di mana overlapping dan 3-4 corner fight akan timbul. Tapi itu bukan masalah yang boleh dikatakan menghancurkan gabungan itu. Dan ini sebab tiap parti nak muncul sebagai the kingmaker. Terutama sekali parti yang mempunyai kerusi banyak. Dan klaim mereka ialah winnability, iaitu kerusi itu kalau parti ini bertanding, parti ini boleh menang, ataupun lebih baik parti satu lagi bertanding. Tapi kebanyakan parti tidak mahu guna formula winnability. Mereka nak guna formula yang itu ialah kerusi tradisi kami. Our traditional seat, maka mereka nak bertanding di kerusi yang dari segi tradisi kerusi mereka. Tapi
Kalaulah kerusi itu yang mereka menang tiap-tiap kali, tiap-tiap pilihan raya mereka menang, maka kita fahamlah itu asal kerusi UMNO atau kerusi PAS atau kerusi PKR atau kerusi Parti Pribumi Bersatu dan sebagainya. Tapi mungkin mereka bertanding kerusi itu 2-3 pilihan raya tapi kalah. Tak pernah menang. Tapi mereka masih claim kerusi itu kerusi mereka sebab mereka telah bertanding kerusi itu pilihan raya yang lepas ataupun 2-3 pilihan raya yang dulu. Tapi kalau tak menang, macam mana nak claim kerusi mereka? Jadi kerusi mereka bukan dari segi mereka menang, tapi dari segi mereka biasa bertanding kerusi itu walaupun kalah. So this is going to be a problem memang. Dan tiap-tiap parti nak muncul sebagai the biggest party yang terbesar. Dan untuk menjadi parti yang terbesar, mereka perlu bertanding kerusi yang terbanyak. Tapi tidak semesti mereka akan menang kerusi yang terbanyak. And this is the problem. Tapi kita perlu serah kepada pemimpin-pemimpin parti untuk menentukan dan sudah semestinya pemimpin parti tersebut cuba negotiate untuk dapat kerusi yang terbanyak. Oleh kerana kalau mereka bertanding kerusi yang terbanyak, bermaknanya ada peluang mereka menang kerusi yang terbanyak. Kalau tak bertanding kerusi yang terbanyak, macam mana nak menang kerusi yang terbanyak? Dan sekiranya mereka menang kerusi yang terbanyak, maka mereka boleh claim bahawasanya pemimpin parti mereka ataupun presiden parti mereka layak menjadi Perdana Menteri. Sebab kalau katalah satu parti itu mempunyai 50 kerusi dan parti yang nombor 2 hanya dapat katalah 30 kerusi dan parti yang ketiga 20 kerusi, parti yang keempat 10 kerusi, maka parti yang menang 50 kerusi boleh kata layak dia menjadi Perdana Menteri. Bermaknanya pemimpin parti mereka lah, presiden parti mereka jadi Perdana Menteri dan juga kabinet. Kalau mereka mempunyai ahli parlimen yang terbanyak, maka jawatan kabinet pun mereka boleh terima yang terbanyak. Dan mungkin jawatan kabinet misalan Menteri Kewangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan dan sebagainya, kabinet-kabinet yang dianggap sebagai senior ataupun kabinet yang dianggap sebagai jawatan penting. So this is normal. Dan sekiranya kita ada 4, 5, 6, 7 parti ataupun macam dulu barisan 14 parti dalam satu gabungan, akan adalah internal konflik dan sekiranya ada 2-3 parti yang kuat, kalau macam barisan dulu satu parti kuat yang lain kurang kuat, maka senanglah UMNO menentukan apa akan berlaku. Tapi sebab parti lain tu boleh dianggap sebagai menompang atas kekuatan UMNO. Tapi apabila wujud satu keadaan, satu situasi di mana tidak ada satu parti yang kuat, semua parti lebih kurang sama kuat, ini pun akan menjadi masalah. Jadi masalah warlord UMNO yang dikritik ada kebaikan. Kebaikannya ialah mereka boleh kontrol ahli-ahli lain di dalam gabungan. Apabila tidak ada satu warlord, semua sama rata, sama kuat, maka akan berlaku lebih banyak masalah rebutan. So pros and cons. Ada kebaikan, ada keburukan di dalam sistem Barisan Nasional di mana UMNO jadi warlord, yang lain ni mengikut sahaja. Itu saja komen tentang isu rebutan kerusi ataupun berebut kuasa. Dan isu yang terbaru semalam ialah beberapa 101 kontrak kerajaan diberi kepada kroni-kroni secara runding terus, direct negotiation tanpa tender. Jumlahnya ialah dikatakan hampir 7 bilion, 6.6. Yang sebenarnya banyak lagi, bukan ini saja. Kalau kita kira yang terowong bawah laut Pulau Pinang tu,
campur dengan ini sudah lebih dari 12-13 bilion, yang sebenarnya lebih dari 20 bilion. Di dalam 22 bulan Lim Guan Eng jadi Menteri Kewangan, 22 bilion projek dan kontrak diberi secara runding terus. Bermaknanya lebih kurang 1 bilion satu bulan. 1 billion for every month that Pakatan was in power and Lim Guan Eng was the finance minister. Jadi kalau korek lagi banyak. Dan satu yang mereka tidak korek, sebab sekarang ni yang Menteri Kewangan timbulkan hanya ialah kontrak-kontrak untuk pembekalan ataupun kontrak pembinaan. Tapi perbelanjaan kerajaan bukan saja untuk pembinaan ataupun bekalan untuk kerajaan. Dia juga melibatkan services. Selain daripada supplies ataupun construction, ada juga services. Ambil satu contoh. Tommy Thomas. Semasa Tommy Thomas menjadi peguam negara, banyak mana kontrak dia beri kepada lawyer-lawyer, peguam-peguam yang geng dia. Perlu peguam negara ataupun Menteri Kewangan juga korek semua kontrak-kontrak yang melibatkan Jabatan Peguam Negara, AGC, Attorney General's Chambers. Oleh kerana semasa Tommy Thomas menjadi Peguam Negara, beliau telah memberi banyak kerja tanpa tender, direct negotiation kepada peguam-peguam, terutama sekali peguam bukan Melayu, peguam India misalan, dan ada ramai peguam Melayu di dalam Jabatan AGC yang tidak puas hati kerana Tommy Thomas telah memberi kerja tanpa tender, jadi bermaknanya dengan harga tinggi kepada geng-geng India yang kroni-kroni Tommy Thomas. Semua lawyer, dan kita tahulah banyak mana lawyer India ni boleh katakan mereka monopoli bar council. So ini satu lagi yang perlu disiasat, bukan saja setakat construction, supplies dan sebagainya, tapi services. Dan satu servis yang penting yang orang ramai tidak nampak ialah legal services. Dan banyaklah Tommy Thomas memberi kepada geng-geng lawyer India dia, dan orang Melayu memang marah sangat-sangat, tapi tak boleh buat apa semasa itu, dan perlu ini disiasat dan dikorek dan didedahkan. Yang Tommy Thomas ni cakap banyak, tapi bapak rasuah di dalam memberi kerja kepada geng-geng lawyer India dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.